chapter 3 ni part 2, bahagian 2. Okey, kita teruskan dulu lah. So untuk chapter objektif, untuk chapter ni, apa yang sepatutnya you all tahu, first kali you will describe lah the data and process modeling concept and tools, including data flow diagram, data dictionary and process description. Okay, so untuk hari ni kita akan tengok data flow diagram je dulu. Okay, data flow diagram ni sebelum tu ada context diagram lah. Okay, and then describe the symbol used in data flow diagram and explain the rules for their use. Okay, nanti kita akan jumpa pada pelbagai simbol sebab dalam modeling ni, dalam traditional modeling ni dia menggunakan graphical punya notation lah untuk dokumentkan details yang kita dapat daripada fasa analisis sebelum ni. So ni dah nak slow-slow masuk ke part design lah. Okay. So data oriented dengan structured approach. So yang ni dia ada sequence dia, kena follow satu persatu sequence dia, rujukan dia. Jadi kita tak boleh nak simply macam lompat lah seperti mana macam dalam OO approach. Tapi dalam OO approach kan, tapi awak tak boleh nak samakan lah, maknanya sequence ni dengan sequence diagram tu. So itu nama je lah. So yang tu kita akan pelajari dalam chapter 4 dan seterusnya nantilah. Okay, tak silap saya mungkin chapter 5 lah kot, sequence diagram. Okay, jadi data flow diagram ni kita kena tulis dalam sequence. Kita bermula daripada general kepada spesifik. Maknanya kat sini dia dalam bentuk hierarchy lah, daripada yang paling basic kepada yang lebih detail lah. Okay, and then dia ada level-level dia. And then explain how to level and balance a set of data flow diagram. So ini yang kita akan pelajari dalam chapter ni. Okay. So describe how data, yang ni part ni kita tak sentuh data dictionary ni. Okay, sebab nanti kita akan masuk ke data bahagian macam mana nak prepare untuk buat database. Kita tak buat database tapi kita nak buat ERD, sebab daripada ERD tu kita boleh kembangkan untuk jadi database. Itu yang awak belajar subjek database. So which is ada benda yang awak dah pelajari dalam subjek database, awak akan jumpa balik dalam subjek ni lah. Okay. Alright. Okay, dalam chapter ini, you will develop a logical model of the proposed system and document the system requirement. System requirement tu antara partnya yang kita dah buat analyze sebelum ni. So itulah system requirement lah, and then logical model. So ini adalah you akan buat lah logical model, which is buat DFT semua ni lah. Okay. Alright. As the overview, system analyst ni adalah salah satu daripada jenis-jenis pekerjaan lah, macam pekerjaan dah kot yang ada dalam IT lah. Okay. So, system analyst ni dia menggunakan pelbagai graphical teknik lah untuk describe an information system. Okay, kita boleh kata sistem ni yang kita akan cakap daripada sudut layman, daripada penggunaan term layman lah, penggunaan term biasa kan, saya cakap sistem ni buat ni, buat ni. Okay, tapi user pun kita sebagai orang biasa ataupun user, dia akan bagi tahu user ke klien ke akan beritahu lah dia nak sistem. Sistem yang ada fungsi macam ni sekian. Nak sistem yang boleh buat itu, boleh buat ini, lepas tu boleh guna kat situ, kat sini kan. Dan mula-mula dia beritahu sistem ni start dengan ini dulu, lepas tu masuk data macam ni, lepas tu sistem ni processing macam mana, nanti output apa yang akan keluar. Itu adalah daripada segi layman term. And then when it comes to IT person, so salah satunya adalah system analyst lah. So dia akan analyze requirement yang dia dapat daripada klien dia, which is the user lah, expected user kan. And then daripada situ dia akan come out dengan
menggunakan graphical teknik. So antara graphical tekniknya adalah yang kita akan pelajari, yang kita pelajari dalam chapter ni lah, iaitu dengan menggunakan traditional modeling. Okay. Dalam hari ini kita akan tengok guna context diagram. So daripada context diagram tu dia kembangkan lagi and then dia akan hasilkan DFT. DFT pula tak daripada the most general, dan dia akan elaborate lagi, dia akan expand lagi kepada level-level yang lebih level lain lah, maknanya untuk tahu the details of the information system tu punya description. Okay, data flow diagram DFD dia menggunakan pelbagai simbol. Okay, untuk menunjukkan bagaimana sistem tu menukarkan sebarang input yang user masukkan lepas tu dia akan proses menjadi useful information, menjadi maklumat yang berguna kepada data flow diagram. Okay. So data flow diagram ni dia menunjukkan bagaimana data yang user inputkan, yang user masukkan akan bergerak dalam sistem yang kita guna tu lah. Okay, dia tunjuklah maknanya data ni dia mula-mula masuk data ni. Lepas tu pergi kat mana data ni? Dia akan pergi dekat dekat modul sekian-sekian untuk processing sekian-sekian. And then data tu nanti lepas ni dia akan pergi ke data store, contohnya database. Okay. Tapi dia tunjuk macam mana data tu bergerak dalam you punya sistem. Okay, tapi you tak akan dapat tahu bagaimana program logik tu. Maknanya macam mana dia buat calculation tu, macam mana dia buat tiba-tiba masuk data macam ni, tiba-tiba data tu dah bertukar jadi information lain. Okay. Ataupun apa aktiviti-aktiviti yang dibuat dalam step-step yang dibuat dalam sistem tu, yang tu tak akan dapat dilihat lah dalam data flow diagram. Kita hanya tengok flow of the data, maknanya data mula-mula masuk daripada mana, data apa yang masuk, lepas tu dia pergi mana data tu, and then data tu tadi mungkin dia masukkan nama, masukkan nombor telefon, lepas tu dia tekan submit, lepas tu data tu pergi mana. Okay. Just yang itu je yang kita boleh lihat dekat data flow diagram. Okay, a set of DFDs. Okay, so DFD ni dia bukan satu je, so dia ada beberapa DFD yang kita kena buat lah. Okay, DFD ni dia akan provide a logical model. So dia adalah model logical. Okay, that show what the system does. Dia hanya tunjukkan sistem tu buat apa, tapi tak tunjukkan pun macam mana caranya sistem tu buat modul-modul tersebut, buat benda-benda ataupun features-features ataupun function-function tersebut. Dia tak tunjuk macam mana cara buat, tapi dia hanya tunjuk, dia hanya kita just tahu, bahagian ni buat ni, sistem ni buat ni, itu je kita tahu. Macam mana dia buat, kita tak tahu detail. Okay, so itu adalah data flow diagram. Dan data flow diagram ni untuk satu sistem, dia bukan ada satu sahaja data flow diagram, dia ada beberapa data flow diagram bergantung kepada how complex your system is. Okay. So sampai kat situ you all okay ke tak okay? You all boleh follow tak? You all faham tak? Faham. Okay. Alright. So sekarang ni kita nak masuk ke simbol-simbol yang ada dalam DFD. Okay, simbol dalam DFD ada 4 benda je dalam DFD ni. Ada 4 simbol je, iaitu simbol proses. Proses ni maknanya proses apa yang dibuat dekat sistem tu.
Okay, proses ni biasanya melibatkan kata kerja lah, verb lah. Okay. Contohnya kat situ apply. Apply payment. Okay, apply ni dia buat payment lah. Okay, so itu contoh proses. So ada beberapa simbol ataupun notation yang boleh digunakan lah untuk DFT. Okay, dia ada set dia. Maknanya tak boleh nak kacau. Dia ada kat sini, kalau contoh ni ada lagi yang lain, tapi kat sini dia ada gain and insertion symbols ataupun Jordan symbols, ada dua. So awak boleh pilih salah satu. Kalau katakan awak pakai gain and insertion, awak tak boleh nak pakai Jordan pula dalam dalam DFD yang set awak tu, projek awak tu. Contohnya buat satu sistem tempahan, sistem pengurusan tempahan peralatan sukan sekolah, katakanlah. Okey. Dalam sistem tu dia ada banyak-banyak flow dia. Okey. Lepas tu jadi untuk setiap flow tu, untuk setiap sistem tu dia ada banyak DFD yang perlu dihasilkan. Context diagram je satu. Daripada context diagram tu dia kena hasilkan DFT. So DFD ni ada level dia, dan setiap level tu mungkin ada beberapa pula DFD. Jadi kalau awak pilih gain and insertion, the whole system tu awak kena menggunakan gain and insertion symbols ataupun notation. Kalau pilih Jordan, awak kena pakai Jordan secara keseluruhannya lah, which is kena consistent lah dengan penggunaan notation. Okay, sekejap kat ni kita berhenti dekat Jordan symbols tu kan. Okay, so ada dua ni lah yang main yang biasanya guna. So jadi prefer lah mana satu. So kalau saya prefer pakai gain and insertion symbol lah. Okay, so kalau katakan awak pakai dah yang ni gain and insertion, jangan pula awak pakai data flow, dia sama je. Jangan pula awak pakai data store dia tu, yang sini pakai gain and insertion, tiba-tiba dekat proses pakai gain and insertion, tiba-tiba dekat bahagian data store ambil yang Jordan. Tak kena lah. Dia kena konsisten dia penggunaan dia. And then the whole daripada awal sampai akhir, kalau decide pakai yang tu je. Jangan campur-campur, dia mesti konsisten. Kalau campur-campur dia kira salah lah. Okay, so for me, untuk my kelas lah, saya prefer pakai gain and insertion. So yang nampak macam ni lah, dia nampak macam rectangle tapi ada line ni untuk kita tulis bahagian atas ni, dia akan tulis numbering. Kalau macam Jordan ni dia tak tulis numbering. So kalau gain and insertion ni ada numbering, so untuk kita letak lah ni level berapa-berapa, DFT level 0 ke, DFT level 1 ke, DFT level 2 ke, dan seterusnya. Okey, jadi ini adalah simbol-simbol yang patut tahu. So ada 4 je lah. Okey, and then selain daripada dekat proses ada numbering, dekat data store pun ada numbering. Biasanya kita tulis itu D1 ke, D2 ke. So setiap simbol ni, setiap proses ke, setiap entity ke yang bawah sini adalah entity. And then setiap data store ni ke, dia tak boleh menggunakan nama yang sama. Dia mestilah unik. Kalau guna nama sama, itu menggambarkan model yang sama je. Okay, so that's why lah dia tak boleh redundant. Okay, kena. That's why at the end nanti awak kena buat redundancy. Right. So ni simbol dulu. So apa benda proses, apa benda data flow tu nanti kita akan ceritakan kemudian. Okay. So TFT simbol yang pertama, kita pergi kepada proses simbol. Proses, bila sebut proses adalah proses lah, kita nak mengubah something ni, kita nak buat calculation ke, the computation ke dalam tu. Okay. And then
anything lah regarding you punya sistem. Maksudnya dia terima proses ni, dia mestilah menerima sebarang input dan dia akan hasilkan output. Kalau proses, ada proses tapi dia tak terima input dan tak hasilkan output, so itu kiranya salah lah, tak kenalah tu proses itu. Okey, kat sini dia dah terangkan. Okey. Proses ni dia menerima input data and dia akan menghasilkan output. Okay, output dia tu has a different content from both. Okay, maknanya kat sini proses dia mestilah menerima input data. Data tu sebagai input. Okay, tak kisahlah nak masukkan satu data ke, dua data ke, okay, ataupun lebih. And then data tu dia masuk dalam dia punya proses. Okay, proses tu dia akan proses data tersebut. Bila proses tu dia akan melibatkan computation dan sebagainya lah. And then data tu bila dah compute ke, you buat apa ke, dia akan keluar output. Output dia tu of course lah dia akan berbeza daripada apa yang kita inputkan tadi. Okey, sebagai contoh, antara sistem yang simple, kalkulator. Kalkulator, okey. Kalkulator kita guna macam mana? Kita masukkan input, betul tak? Input kita adalah in term of number kan? Okey, contohnya, and then you punya proses yang berlaku lepas you masuk number, apa yang dia buat? You punya kalkulator tu lah, dia akan calculate ataupun dia akan buat computation. Okey, apa yang dimasukkan tadi, contohnya lah user masukkan 2 darab 4. Okey, so dalam sila proses tu dia akan calculate lah. Dia akan perform. Dia tak akan cerita macam mana dia calculate, dia tak akan tunjuk apa dia punya coding dia. Dia tak akan tunjuk details you buat macam mana, dia just bagi tahu, dia tulis contohnya lah, calculate ataupun dia tulis calculate je, ataupun calculate input, calculate data contohnya, tapi mesti ada perkataan verb kat situ, which is calculate. Okay, so calculate tadi, you masuk 2 darab 4, yang keluar, dia tak keluar 2 darab 4, dia akan keluar 6. So 6 ni dia akan return balik dekat user dan dia nampak, dia boleh view lah. Okay, user boleh view, oh 6, dia akan nampak nombor 6. Tapi macam mana the details, you nampak tak? You takkan nampak. Okay, so dalam tu content the business logic. Okay, dalam proses tu lah business logic. Yang ni lah yang you buat calculation tadi tu. So itu adalah business logicnya ataupun dipanggil juga sebagai business rule. Okay, and then the proses tu dalam itu dia sebut sebagai black box. Sebab apa black box? Sebab kita nampak pun details dia. So itu panggil black box. Okay, so ini adalah sambungan daripada FT simbol. Okay. So ni proses macam pelik pula saya punya ni. Oh betul lah. Okay, so ni kita tengok dalam ni ada proses dengan data flow. So yang proses ni yang ni lah, create invoice, grade student work, calculate gross pay, verify order, assemble order. Nampak tak the first word? Okay, macam mana saya nak annotate? Saya pakai comment lah kot. Okay, comment. Okay, comment . Okay, nampak tak? Okay, kat sini adalah data flow. Ni semua data flow ni. Ni data flow ada arrow ni data flow. Lepas tu yang bahagian dalam kotak ni digunakan general insertion.
Okay. So nampak tak? Create invoice. Nampak tak perkataan create? Okay. Okay, ni create. Create ni menunjukkan verb, perbuatan lah. Kata kerja, menunjukkan perbuatan. Okay. Yang ni great student work. Okay, great student work. Beri markah dekat apa ni? Assignment student. Okay. Assignment student ke? Bagi markah dekat test ke? Okay. So ni bukan orang yang buat tau. Jangan fikir great student work tu adalah lecturer bagi markah. Bukan. Sistem tu akan buat grading secara automatik dekat apa ni, assignment yang student submit dekat sistem. Sebagai contoh, you submit dekat Kelip. Contohnya you ambil quiz dekat Kelip ke. So bukan lecturer yang buat secara manually. Sistem akan buat secara automatik. So ini adalah dia punya flow, proses dia lah. Great student work. Dan nak nampak kat sini lagi, calculate gross pay. Calculate gross pay. Okay. Calculate gross pay ni adalah calculation lah. Maknanya itu melibatkan proses. Okay, and then nampak lagi kat sini ada verify order. Verify ni menunjukkan perbuatan lah. And then assemble. So ini adalah proses. Okay, proses apa ni? Simple proses dalam data flow diagram. Okay, so bila ada proses mesti ada input dan output. Nampak tak kat sini? So sini adalah semuanya adalah input, sini adalah output. Okay, it can be, dia kena ada sekurang-kurangnya satu input dan satu output. Output nak pergi mana? Okay, nanti suka hati dia lah nak pergi masuk database ke, nak pergi kepada another proses ke, ataupun dia akan return kepada entity ke. Okay, itu terpulang lah. Bergantung kepada by case lah. Kalau macam case yang ini, ada satu data, input data, and then dia akan keluar dua output. Okay, so kat sini ada lagi, dia masuk dua input, dia keluar satu output data flow. Okay, kat sini satu input, satu data flow input, okay, dia akan proses, dia keluar output. Okay, output ni dia becomes the input kepada another process and then dia akan keluar output dia. Okay. So it represent one or more data items. Okay. The symbol for a data flow is aligned with a single or double arrow head, and then spontaneous generation. And then biasanya ada mistake jugalah. Kadang-kadang kita ada buat silap dekat dalam penulisan data flow. Biasanya mistake dia adalah black hole, grey hole, ataupun bukan dalah, ataupun it can be miracle. So ada tiga mistake dalam buat data flow diagram: black hole, grey hole dan juga miracle. Okay. So kejap saya lompat kepada mistake in DFT lah. Okay. So inilah black hole, grey hole and miracle. Okay, black hole ni apa dia black hole? Black hole ni bila you ada processing step, maknanya you ada input, maknanya ada input pergi dekat masuk dekat proses, tapi sampai dekat proses dia berhenti setakat tu je. Dia tak ada output. Okay, maknanya itu salah lah punya DFT. So itu kita sebut sebagai black hole. Okay, grey hole. Kita tengok grey hole pula. Processing step may have output that are greater than the sum of input. Okay. So ini adalah grey hole. Okay, maknanya tak cukup lah. Okay, maknanya tak memadai dengan output tu. Maknanya macam ada logic problem lah. Okay, and then dia ada miracle. Processing step may have output flow tapi tak ada input flow. Tiba-tiba je ada output. Inputnya tak ada. So itu nak kita sebut sebagai miracle. Okay, ni sebagai contoh. Okay, ini adalah contoh DFD lah. Okay, ni adalah DFD level
0. Macam mana kita tahu level 0 ni? Kita tengok sini ni. 1.0. 0.2, lepas tu 2.0, 3.0 ni nampak as a whole. Tapi dia tak ada detail out lagi macam mana yang 1, macam mana yang 2, macam mana yang 3. Okay. So kita tengoklah. Okay, so sini nampak tak? Okay, dekatnya 1.0 dia nak create new member. Ada input. Lepas tu ada input, semua input. Output dia tak tahu. Dia nak create new account member. New member account. Tapi tak ada pun output tu. Maknanya nak create. Tersedar dia tak tarik je data daripada existing account. Tapi untuk create new member tu tak ada. Untuk dia simpan data untuk account baru tu tak ada. So itu adalah error black hole. Okay. Yang ini pula input not sufficient to produce output. Okay. Maknanya kat sini dia nak generate employee bank statement. Okay. Nak generate employee bank statement, nak buat penyata bank employee lah. So dia ambil daripada employee. Dalam ni dia tarik employee ID and address. Lepas tu tiba-tiba dia keluar output bank statement. Nak input, nak bagi dekat dia nak bagi dekat employee the entity. Macam mana boleh create bank statement sedangkan yang dia just ada input dia hanyalah employee ID dan address. Maknanya ada nombor ID employee dengan nama ID employee lah. Lepas tu ada alamat. Tapi mana details mengenai bank account dia? Sepatutnya kena adalah detail mengenai bank account, barulah kita boleh hasilkan bank statement. So nampak tak? Tak cukup input untuk hasilkan this output. So ini adalah gray hole. Okey, dan yang ketiga, area yang ketiga, outputs but no inputs, a miracle. So ini adalah miracle. Keajaiban lah berlaku kan. Maknanya macam tiba-tiba je keluar tapi inputnya dari mana? Okey, ada output, freeze account number, modify account status. Lepas tu apa yang menyebabkan dia freeze account number? Okey, dan dia just ada kat sini frozen account notification dengannya modify account status. Tapi apa yang menyebabkan input yang menyebabkan dia freeze this account number? Tak ada. Okay, so output je ada, input tak ada. So this is the problem dengan mistake dengan DFT. Okay, kita sambung lagi. Okay, tadi kita tengok data flow dan juga kita tengok proses. So ni kita tengok ni pula data store. Data store simbol ni tanda dia. Okay, ni data store simbol Okay. Ada rectangle, lepas tu ada ruang kat sini. Rectangle, lepas tu ada kotak sebelah kiri. Untuk letaklah you punya data store number. Okay, data store symbol, it represent the data that the system stores. Okay. Maknanya data store ni, dia nak tunjukkan database kita, kat mana kita simpan data kita. And then the physical characteristic of a data store are unimportant because you are concerned only with the logical model. Okay, kita just tahu, okay, ni data store, okay, data ni, anything mengenai customer payment, disimpan dalam daily payment. Anything mengenai account, so dia just letak dalam account. Okay, and then seterusnya lah, apa-apa mengenai passion dia disimpan dalam data store passion. Tapi details dia dibuat macam mana, physical dia macam mana, apa table-table dalam tu, so kita tak concern lah dalam DFT. Okay, and then kita tahu jugalah data flow dia, maknanya mesti ada input lah. Okay, tak boleh ada tiba-tiba ada seketul je kat situ data store. Tak tahu pun ada input daripada mana, and then data tu simpan situ je, tak ada siapa-siapa guna pun tak boleh lah. Maknanya ada input masuk, ada input keluar, input masuk, input keluar, dan input masuk balik, dan it's okay lah. Okay. So ni kita tengok ya, apa lagi
correct and incorrect example of data flow. So kalau proses ke proses boleh tak? Boleh lah. Kalau proses ke entity, okey. Proses ke data store, okey. Entity ke entity, tak boleh lah sebab tidak ada sebarang processing. Entity ni adalah siapa entity? Apa benda entity ni? Entity ni it can be user, it can be apa ni lagi external system. So banyak external system ke external system. So macam mana nak hantar output apa benda, nak hantar apa kan, nak mana boleh connect apa ni entity ke entity, orang ke orang, user ke user, okay, lecturer ke student, boleh ke connect? Tak boleh. So dia mesti melalui sistem. Okay, and then entity ke data store, user tiba-tiba nak simpan data ke data store, tak boleh lah sebab secara fizikalnya mana boleh kan, sebab mestilah melalui proses yang ada dalam sistem tu baru boleh. Proses tu lah yang connect dengan database. Okay, and then data store ke data store pun tak boleh, maknanya antara data store tak boleh, maknanya dia mesti melalui any proses lah. Okay, baru boleh sambung. Okay. So creating a set of DFD to create a graphical model of the information system based on your final result. Okay. Macam mana cara nak DFD. For drawing DFD, draw the context diagram so that it fit on one page. Mula-mula sebelum kita buat DFD, kita kena lukis dulu context diagram. Context diagram ni dia tunjuk secara overall kita punya sistem kita, which is dalam tu kita nampak the main kita punya sistem, and then apa dia punya entity. Sebab kita nak tengok dia punya environment dia, and then dia ada data flow. Dia tidak akan ada data store lah dalam context diagram. Okay, biasanya kita akan menggunakan nama of the information system as the process name in the context diagram. Sebab dia akan ada satu je process name dekat dalam context diagram. Okay, contohnya buat sistem tempahan asrama. Jadi context diagram tu dalam level proses dia tu, dalam simbol proses tu, dia punya nama dia akan jadi sistem tempahan asrama. Okay, and then use unique names within each set of symbols. Semuanya symbols tu mestilah ada unique names dia. Okay. And then next lagi guideline dalam drawing DFD, tak boleh nak cross line. Jangan ada line yang bertindih. Kalau maknanya tak boleh lah, maknanya awak ada sini sebab awak pergi tindih sebab awak cakap tak muat. Tak muat, tak boleh. Maknanya okay, lepas tu ada data store contohnya lah. Okay. Okay. Lepas tu ada entity sini. Lepas tu tiba-tiba awak lalu gini. Ni salah lah, tak boleh lah ni. Tak boleh ada cross line macam ni. So this is wrong. Okay, kalau tak ada tempat, tak ada ruang, kita nak buat macam mana? Kita kena buat gini Kalau tak ada tempat, ada ruang, kita kena buat gini. Kita nak ubah. Okay. Okay, kita padam balik. Tadi tu. Okay. Kita lukis balik. Okay, kita buat gini. Ini lalu ke atas, dia bukannya tindan atas tu. Okay, nampak tak? Okay, so macam ni kita buat. Kalau kita tak ada ruang, so kita tak nak cross line, so kita macam lalu ikut atas dia. Okay, then you have to provide unit name and reference number for each the process. Okay, yang ni mesti nama unit. Okay, ni nama proses. Okay, then you kena letak number, reference number. Ni 1, katakan ni 2. Kalau ni dah register new user, kat sini tak boleh register new user, benda lain pula lah namanya. Okay. Obtain as much user input and feedback as possible. So, ini user input you kena masukkan lah. Okay, so ni adalah input lah ni. Ni input lah. Ni input. Okay, yang ni dia mesti ada. Jadi output tu somewhere else. Okay. Okay, ni adalah entity. Okay. So ni sebagai contoh context diagram. Ni context diagram. Okay, nampak tak kat sini?
Okay, context diagram nampak tak dia tulis kosong. Ni reference number dia kosong. Okay, so kat sini adalah proses dia, simbol dia sama context diagram dengan DFD. So ini adalah proses. Okay, so proses ini nama apa? Kita letakkan nama sistem grading system. Okay. And then ni apa ni? Ini adalah entity yang terlibat. Kita nak tengoklah entity. Entity yang ini, in this case, ini adalah user, ini adalah user. Tapi yang ini adalah interfacing system, external system. Maknanya external system yang sedia ada yang connect dengan this grading system. Okay. Ni adalah input dia. So ini adalah data flow dia lah. So you perasan tak apa yang tak ada kat sini? Dia tidak ada data flow. Data flow pula. Data store. So dalam konteks diagram, dia tidak boleh ada data store. Kalau tiba-tiba awak lukis kat sini, data store ketul sini. Okay. Awak letak sini. Boleh ke? Salah ni. Dia mesti daripada sinilah. So ini adalah salah. Sebab tak boleh ada data store dalam konteks diagram. Data store hanya ada bila masuk dekat DFD. Okay. So yang ini daripada konteks diagram ni, konteks diagram Okay, so daripada konteks diagram dia detail out lagi, dia jadi dia jadi DFD. Sini DFD. Okay, nampak tak? Ni grading system. So dia nampak tak kat sini entity masih sama, student record system. Sini pun ada student record system. Kat sini ada student, sini pun ada student. Kat sini ada instructor, sini pun ada instructor. Tapi daripada grading system ni dia pecahkan kepada beberapa proses. Okay, proses ni adalah level DFD level 0. Okay. So ni konteks diagram, dia elaborate, dia pecahkan, dia kembangkan, bukan pecahkan, dia kembangkan, dia menjadi DFD level 0. Okay, note kat sini, nampak tak kat sini ada data store. Alright. So kat sini awak tengoklah, yang tadi dia kosong kan. So maknanya the whole ni tadi, the whole yang ada dalam ni, ini adalah merangkumi grading system simbol yang ada dalam ni. So dalam grading system simbol, dalam grading system ni apa dia buat? Dia akan establish grade book. Lepas tu secondly dia akan assign final grade dan kemudian dia akan grade the student work. Okay, dia letak, perasan tak ada numbering, ada reference. Kat sini kosong, kita tahu ini konteks diagram. Nampak kat sini nombor dia 1, 2, 3. Okay, dia tak ada point something. Okay, yang ini adalah DFD level 0. Dia tak ada level 0 sebab kalau kita tulis ni adalah 1.0, 2.0. Okay, macam itulah. Okay. Sampai sini you boleh follow tak? You okey ke tak okey ni? Kan saya je short seorang kan? Okey Puan. Okay. Lepas tu, and then step 2, draw a diagram 0FD, which is ni adalah kita sebut sebagai DFD level 0. Okay, so first step tadi kita buat konteks diagram, second step kita buat draw diagram 0, level 0 lah, DFD level 0. Macam mana kita buat? If same data flows in both direction, you can use a double headed arrow. Maknanya contoh dia kat sini, maknanya kalau macam ni lah kan, yang student record system final grade ni kan, final grade maknanya dia sebenarnya dia macam ada dua arrow lah kat sini. Dia ada gini satu, so dia gini satu. Jadi dia combine, apa dia buat? Dia pun buat sekaligus ni, satu line. Lepas tu dia buat ada bidirectional, ada two headed arrow.
Okay, diagram 0 is an exploded view of process 0. Process 0 yang mana? Yang ni lah. So diagram 0 is an exploded, maknanya details lah of process 0. And then dalam DFD level 0 ni dia adalah parent diagram untuk child diagram lah. So nanti dia akan jadi ada child diagram lagi. Contohnya child diagram ni which is satu ni kita boleh kembangkan lagi jadi DFD level lain pula lah, DFD level 1 iaitu adalah child kepada level ni. Okay, yang tu kita akan tengok nanti. Okay, and then lepas kita buat level 0 tadi, kita akan lukis lagi the lower level diagrams. So ni contohnya untuk daripada level 1 kita pecahkan, kita detail outkan lagi dia jadi level 1. So ini adalah DFD. Tadi level 0. Level 0 ni adalah DFD level 1. Level 1 ni maknanya lebih rendah lah berbanding level 0. Jangan salah faham. So macam mana kita nak tahu? Nampak tak ni kat sini? 1.1, 0.2, 0.3. Maknanya ada 1 decimal point. So itu level 1. Must use level ni embarrassing technique. So uses a series of increasingly detailed DFD lah. Okay. So ni contoh dia buat lower level diagram. So ni tak jelas sangat lah. Okay, so kita stop sampai situ. Kita tak masuk lagi data dictionary. So yang ni bahagian kita nak continue dengan ERD pula. Okay, ni saya tunjuk dulu lah contoh dia. Okay, context diagram. So ni contoh context diagram daripada proses name. Ni proses name lah. So ni adalah nama sistem. Lepas tu ada entity apa. And then ada dia punya data flow. Okay. Dia level 0. Proses dia tu daripada nama sistem tadi kita kembangkan kepada berapa proses dalam tu. Okay, mungkin ada 3, ada 4. Dalam kes ni kita tunjuk contoh 3 je. And then entity must be cukup lah. Kalau tadi ada 2 entity, kat sini pun ada 2 entity. Ni silap ni bukan entity A, ini adalah entity B. Dan nampak tak flow dia? Kat sini ada X, ada Y, ada Z. Lepas tu dia ada tambahan lagi lah. Sebab ni baru kita ada data store. Okay. Lepas tu daripada level 0 ni, setiap satu ni kita boleh pecahkan pula ni. Kita akan detail outkan lagi. Maknanya level 1 ni kita akan jadi level proses untuk proses Q ni dia akan jadi level 1. Untuk proses R ni akan ada jadi another diagram jadi level 1. Proses R ni pula pun samalah ni proses R ni silap ni yang 1 PQR ni. Okay, PQR. Salah nombor ni. Okay, lukis sikit nanti awak confuse. Okay, ni P, ni Q, ni R. Okay, ni X, Y, Z. Betul lah. Ni B. Ni saya silap lah itu. Lupa nak baikin. Okay, ni entity B. Maknanya setiap satu ni dia akan pecahkan kepada DFD level 0. Level 1 ni level 0 jadi level 1. Ni akan jadi another level 1. Maknanya awak kena lukis pula tempat lain jadi level 1 lain pula. Okay, ni pula jadi another level 1. Maknanya kat sini untuk this level 0 awak akan ada at least 3 lah level 1 diagram. Maknanya akan ada 3 DFD lain pula untuk level 1. Daripada level 1 tu kita boleh kembangkan lagi. Okay, jadi level 2. Okay, level 2 ni maknanya dapat tadi ada 3 kan. Okay, maknanya 3 kali pula berapa dalam tu. Jadi masa banyak lah diagramnya. Tapi biasanya kita buat untuk kelas ni macam level level 1 gitu je lah. Tak akan pergi into detail lah. Okay, so ni dia detail out untuk yang ni lah. Okay, nampak tak jadi gini? Okay, ni daripada yang ini, dia ambil yang 1.2 ni, dipecahkan pula jadi gini. Bukan pecahkan, dia kembangkan lagi jadi gini. Oh, tak keluar. Okay, daripada 1.2
Dia pecahkan lagi 1.21, 1.22, 1.23. Yang 1.3 ni dia akan jadi kad lain pula. Yang ni jadi kad lain pula. Okey, jadi banyaklah juga DFD. Sebab tu dia disebut sebagai sets of DFD. Okey. Bagi contoh lagi. So ni adalah contoh konteks data flow diagram. Ni adalah konteks diagram. Jadi kita tahu dia adalah konteks diagram sebab dia, apa tak? Ni proses yang ni dipakai Jordan simbol. So yang lain tadi tu semua pakai ni pakai Jordan simbol. So kalau tu dia tukar dia gini. Okay. Kan? Maksudnya the rest sama je. Okay, perbezaan kita tahu sebab ada satu je proses, lepas tu dia tak ada data store. So kita tahulah ini adalah konteks diagram. Okay. Ini adalah contoh level 1 data flow diagram. Tapi yang ini pun guna Jordan. Bila guna Jordan awak tak akan nampak lah dia punya proses reference number dia. Okay. And then, okay, saya nak tunjuk yang ini. Tadi saya dah tunjuk sikit. Black hole, grey hole and miracle. So ini adalah antara common mistake dalam orang buat DFD. Okay, ini adalah illegal data flow. Tengok ni. Sama juga yang tadi sebenarnya. Okay, entity ke entity tak boleh lah. Okay, entity ke data store pun tak boleh. Data store ke entity pun tak boleh. Data store ke data store pun tak boleh. Okay. Lepas tu, okay, another mistake. Nampak tak? Dia tak boleh buat apa ni? Customer ni. So, dia tak boleh ada something else. Maknanya something extra yang tak ada keperluan. So, kat sini root transaction. Okay, so kita just customer transaction. Lepas tu dia berdasarkan root transaction. So, ni based untuk order, untuk payment, untuk complaint. So tak perlulah. So customer make order, dia akan proses dekat order. Customer make payment, dia akan proses payment. Customer make complaint, dia proses complaint. So dia tak perlulah ni sebabnya apa benda dia buat dalam ni. So tak ada benda dia buat dalam satu kosong. So just macam discard je. So kita just straight away macam ni lah. Okay. And then satu benda lagi. Bill and credit voucher. So 1.0 address payment by bank card. Okay. And then keluar credit receipt. Okay, lepas tu dia satu line je, satu hala. So tak boleh lagi ni. Dia keluar macam ni. So authorized payment, so untuk customer dia akan keluar customer receipt. Untuk ke credit voucher due, so dia approve credit voucher. Okay, and then sale, so dia akan masuk ke payment. So ini antara mistake lah yang perlu dielakkan lah semasa kita buat DFD. Okay. So yang ini nanti saya akan share, saya akan bagi dekat group, dekat yang Telegram. And then last kali kita ada exercise untuk buat konteks diagram and DFD. Okay. So ni exercise, ada saya bagi case study. So pizza bubus at Tembilan. Apa pernah pergi ke Tembila? Kat situ ada bukit yang glamour, satu Malaysia kenal. So, ada bukit bubus. So siapa yang minat paragliding ke, minat hiking ke, bolehlah cuba naik Bukit Bubus tu. Okay, so it just macam dekat sangat. Boleh dekat sangatlah dengan kampus Tembilan. So Pizza Bubus at Tembilan wants to use an online ordering system to take online orders for pizza and chicken wings. So sorry lah, saya punya contoh saya ni punya soalan pasal makan-makan dalam bulan puasa. Jangan bayangkan lah. When existing customer of Pizza Bubus at Tembilan want to make orders, they are required to log in by entering their username and password. If it is the first customer, the customer may choose to register a new account or can log in as against by providing their email and phone numbers when the order is taken. Or this number, items order, or total prices using tax and delivery charge will be calculated and displayed to the customer. Occasionally, special offers or coupon will be displayed to the customer. After that, the customer are required to make the payment for the order to be confirmed. Maksudnya kena bayar dulu lah baru boleh confirm order sebab dia tak nak buat payment yang cash lah ni. So, a confirmation of order will be displayed and emailed to the customer. So, the orders are then given to the cook and receipt will be printed. The delivery man will give the customer a copy of receipt
during the delivery time. Weekly and monthly totals were kept for comparison with previous year for the manager to monitor how the business is doing. Okay. So ada beberapa soalan. Okay, so write a summary of business activity for making order at Pizza Bubus at Tembilan. So business summary ni, business activity ni tulis ni lah. Maknanya, okay, first user blah, blah, blah. So first user kalau if it is an existing customer, they are required to log in by entering their username and password. Okay, nombor 2, if it is the first time customer, the customer may choose to register a new account or can log in as a guest by providing their email and phone number. Itu second. Okay, yang ketiga dan seterusnya lah. Okay, so itu adalah summary of business activity. Yang kedua, draw a context diagram for Pizza Bubus at Tembilan. So bear in mind that bila context diagram, automatically proses tu adalah nama sistem lah. Okay, and then context diagram tu apa benda you kena identify lah apa entity yang terlibat. So entity ni it can be a user ataupun it can be an external system. Okay, and then draw a DFD level 0. So lukis DFD level 0. So kena pecahkan daripada situ lah. And then so just nak tunjuk proses yang utama je. And then daripada proses utama tu buat DFD level 1 untuk add new customer. Okay, so itu je tasknya untuk masa lebih kurang 20 minit lagi. Okay, silalah buat. Okay, so ni buat sendiri je, tak ada nak submission ke apa pun. Okay, so nanti soalan lepas tu dengannya nota-nota yang lain ni saya akan share lah dekat dalam grup Telegram. Okay, so ada apa-apa nak tanya ke nak apa ke? Kalau tak nak tanya, okay. Oh, ada je software. Boleh pakai apa ni visual ni ke, adalah a few software untuk digunakan. Nanti saya akan share lah, tapi Lucid Chat, so tu antaranya lah, tapi kadang tu ada yang berbayar. Lepas tu dulu macam boleh guna dekat Visual Studio, dan ada lagi lah pelbagai apa ni tools lah yang boleh digunakan. Cari je online, ada je. So boleh pilih, setengah tu dia boleh pilih lah awak nak annotation apa. Okay. So ada apa-apa soalan lagi ke? Exam nanti akan masuk chapter 3. So tu yang saya nak buat lepas kelas apa ni? Kelas ni lah. Okay, so tu chapter 3, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 2 yang awak buat baru ni tu pun insyaAllah adalah masuk soalannya. Okay. Right. So kalau tak ada soalan, tak ada apa kita, saya rasa saya apa ni tutup dululah majlis kita hari ini dengan tasbih dan kita tak buka apa tadi kan, kita baca doa kan. So kita tutup dengan surah Al-As lah. Okey, kita jumpa balik pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.